Ai idza amarakumul imam bil khuruj ila al-jihad. Tu, tengok. Wa idza stunfirtum. Baik, siapa yang akan arahkan keluar? Tengok para ulama syarah. Nah, di dalam Fathul Bari. Kalau imam arahkan untuk keluar daripada jihad. Tengok. Maksudnya ni fiknya apa dia? Jihad. Fiknya daulah. Fik daulah. Bukannya fik individu. Nabi tak kata, famfiru. Tuh. Tak. Iza stunfirtum. Kalau dituntut kamu keluar, baru kamu keluar. Untuk berjihad di jalan Allah. Hatta sebahagian para ulama di Al-Azhar Al-Syarif mengatakan bahawa, antaranya Syekh Yusri pernah sebut kepada kami, bahawa doa qunut nazilah juga adalah termasuk dalam fik kenegaraan. Dia bukan fik individu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali bacaan bagi syarahan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kita telah selesai perbahasan pada hadis yang pertama. Dan hadis yang pertama yang telah kita baca pada minggu lalu adalah disebut oleh para ulama dengan sulusul Islam. Hadis yang terangkum di dalamnya 1/3 Islam. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa dinamakan juga hadis ini sebagai sulusul ilm. Kenapa? Karena kasbul insan atau kasbul abdi yaqa'u biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena kasb ataupun usaha seorang manusia tersebut atau hamba tadi adalah berlaku dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu hatinya, lidahnya dan anggotanya. Dan niat yang disebut dalam hadis yang pertama adalah salah satu daripada aqsamuha as-salasah, iaitu berkait dengan qalb. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu memilih untuk memulakan hadis pertama di dalam sahihnya. Dan beliau ingin menunjukkan bahawa ikhlas dalam tujuan dan membenarkan ataupun membetulkan niat itu adalah sesuatu yang dituntut di dalam permulaan perjalanan. Dan beliau menunjukkan bahawa itulah qasad beliau ketika menulis sahih Al-Imam Al-Bukhari, iaitu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya berhasil beliau dengan niat tersebut dengan dicatat qabul oleh Allah Subhanahu wa taala kitab beliau, sehingga dipakai dan digunakan sehingga ke hari ini, dan tidak akan putus-putus diambil manfaat daripada sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hingga diberikan kepada sahih Al-Imam Al-Bukhari kedudukan dan juga kelebihan yang tidak diperolehi dalam mana-mana kitab dalam Islam yang lain. Sehingga disebut oleh para ulama bahawa asahul kutub ba'dal Quran huwa kitab Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Iaitu kitab Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Mahdi Al-Hafiz radhiyallahu anhu mengatakan, man arada an yusannifa kitaban, sesiapa yang ingin menulis sesuatu kitab, falyabda bihadzal hadis. Falyabda bihadzal hadis maksudnya sama ada ditulis kitab, dalam permulaan kitab ditulis dengan hadis tersebut, atau falyabda bihadzal hadis dengan makna ay unzur ila hadzal hadis. Baca hadis itu dulu, lihat semula niat yang akan kita tumpukan ketika kita akan
melaksanakan sesuatu urusan tersebut. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala mengatakan, katabtu 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 500,000 haditsin intaqabtu minha 4,800 haditsin. Saya telah menulis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500,000 hadis. 500,000 hadis yang saya pilih untuk saya masukkan ke dalam Sunan Abi Dawud. Kata Imam Abi Dawud adalah berjumlah 4,800 sahaja hadis yang saya pilih untuk dimasukkan. Yakfil insanu minha lidinihi arba'atu ahadis. Dan Al-Imam Abi Dawud mengatakan, sudahlah memada kepada manusia tersebut daripada 4,800 hadis yang saya masukkan pula, yang saya telah pilih dengan 4 hadis sahaja. Kalau berpegang dengan 4 hadis ini sudah memadai bagi dirinya, yaitu hadis a'malu bin niyah, wal halalul bayyin wal haramu bayyin. Dan hadis yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dan yang keempat, la yakunul mu'minu mu'mina hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Dan Al-Imam Tahir ibni Mufawwaz telah menulis dan juga mengarang syair tentang 4 hadis tersebut. Beliau mengatakan, umdatud dini indana kalimatu arba'un min kalami khairil bariyah. Boleh baca, umdatud dini indana kalimatu arba'in min kalami khairil bariyah ittaqi syubuhati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan biniyah. Jadi ada 4 hadis. Umdatud dini indana kalimatu arba'in min kalami khairil bariyah. Jadi umdah ataupun tiang utama agama di sisi kami ada 4 kalimah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Ittaqi syubuhat. Hadis yang pertama, ittaqi syubuhat, iaitu al halalu bayyin wal haramu bayyin. Wazhad. Wazhad wada'. Wazhad wada' maksudnya hadis yang seterusnya ni, wazhad maksudnya izhad fima fi aidin nas yuhibbakallah. Wada' ma laysa ya'nika, dan meninggalkan apa yang bukan urusanmu, iaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih wa amalan biniyah, iaitu innamal a'malu binniyat. Ini khulasah kepada perbahasan hadis yang pertama pada minggu lalu. Hadis yang kedua, wa bisanadina al-muttasil ila al-imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa minhu qala wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kayfa yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala يقسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. Daripada Ummul Mukminin, gelar Ummul Mukminin fil ihtiram, untuk kemuliaan, wa ta'zim, dan juga untuk pengagungan, wa hurmatin nikah. Itu sebab kenapa disebut Ummul Mukminin. 3 sebab tadi. Lil ihtiram, walit ta'zim, wali hurmatin nikah. Karena diharamkan nikah. Duna nahwin nazar. Tapi tidak dengan walaupun diharamkan nikah, tapi bukanlah boleh dilihat isteri Nabi SAW sewenang-wenangnya. Wal qulwah, dan juga tidaklah kalau disebut dengan Ummul Mukminin bermakna dia ibu kita, maka kita boleh khalwah dengan Ummul Mukminin. La hasyalillah, tidak dibenarkan perkara tersebut. Itu disebutkan dengan Ummul Mukminin. Gelaran Ummul Mukminin tadi digelar adalah kerana ihtiram. Karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun lil mukminin.
bapa kepada golongan mukminin lirrafati warrahmah atau firrafati warrahmah, pada kasih sayang, dan juga pada rahmatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksudkan dalam hadis wama Muhammadun aba ahadin min rijalikum, kan? Dan ayat Quran yang Allah Taala sebut penafian bahawa Nabi adalah bapa kepada salah seorang di kalangan kamu dengan makna bapa pada nasab. Dinafikan pada ayat ini pada bapa pada nasab, bukan bapa pada ra'fah dan rahmah. Ini abul mukminin. Tidak dinafikan itu, tapi dinafikan bapa pada nasab dan bapa pada tabanni, iaitu dijadikan anak angkat kepada seseorang lalu dibinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Rasul digelar dengan Abul Mukminin, maka isteri-isteri Nabi digelar dengan Ummul Mukminin. Jadi kalau digelar Ummul Mukminin tidaklah bermakna boleh melihat mereka sudah menjadi mahram, tak. Dan tidak boleh juga untuk berkhulwah dengan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bersendirian, berdua-duaan tidak dibenarkan. Dan tidak akan berlakulah perkara tersebut. Ummi Abdillah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha diletakkan dengan kunyah Ummi Abdillah. Dan diletakkan kunyah tadi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak kepada saudarinya Asma, iaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dan dikatakan bahawa Sayyidatuna Aisyah pernah mengandung dan gugur. Lalu dinamakan anak tadi dengan Abdullah. Abdullah, lalu dinamakan dinamakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan nama tersebut. Itu satu pandangan lagi. Tapi pandangan yang dipilih oleh kebanyakan ulama adalah Al-Imam Sayyidatuna Aisyah tidak mempunyai anak, tapi dikunyahkan dengan anak saudara beliau, itu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bintu Siddiqah, bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Qalat, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Setelah kewafatan Sayyidatuna Khadijah, baginda Rasul berkahwin dengan Sayyidatuna Saudah, dan setelahnya berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah dengan pinangan ataupun dengan saranan daripada Sayyidatuna Saudah dalam satu pandangan. Iaitu Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah sebulan setelah perkahwinan dengan Sayyidatuna Saudah. Dan sebelum berhijrah 3 tahun. Dan waktu itu Sayyidatuna Aisyah berumur 6 tahun. Dan Nabi SAW bersama dengan beliau ketika beliau berumur 9 tahun. Dan ini berlaku perbincangan, ada seorang katanya daripada Pakistan, seorang maulana katanya menjawab, mengatakan bahawa hadis tadi berlaku ittirab pada matan dan seumpamanya, lalu ditolak bahawa Sayyidatuna Aisyah berkahwin dengan umur 6 tahun kerana nanti dituduh pada Nabi SAW dengan tuduhan yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Kalau dengan budak-budak dipanggil pedofilia dan seumpamanya. Saya ada jawab tulisan tadi dalam blog dulu ada. Saya jawab balik dengan berdasarkan sirah dan juga hadis tentang kebenaran riwayat tadi. Dan ini tidaklah bercanggah pun dengan akhlak pada zaman tersebut, kerana adah muhakkamah dan adat memberi hukum pada waktu tersebut bahawa tidak bermasalah pada zaman itu perkahwinan dengan yang seumur demikian. Dan hujah-hujah yang diberikan oleh lelaki tersebut sangat syekh tadilah, tahu syekh mana tahu, katanya maulana daripada Pakistan ke daripada India tu ditulis, tapi hujahnya sangat lemah dan hatta bercanggah dengan ilmu akal, dan dia menafikan benda yang badihi, yang badahiyat dalam agama pun dia menafikan, semata-mata untuk nak menolak
konon-kononnya akan berlaku tuhmahan kepada Nabi SAW. Bila baca balik kita kata, yang ni tak patut pun dia petikai. Kemudian dia petikai pula benda-benda yang dia kata, contohnya, kalaulah Sayyidatuna Aisyah pada umur 6 tahun pada zaman tersebut telah berkahwin dengan Nabi SAW, dia kata. Keadaan di Madinah pada zaman tersebut sama aja dengan Madinah pada zaman sekarang. Jadi dia kata, budak-budak zaman sekarang kalau kita tengok 6 tahun, sangat kecil. Kata dia. Ini apa kaitan ni? Ini apa kaitan nak rak dia ni? Dia kata, tak ada kaitan pun. Dia kata benda yang tak sepatutnya dirak pun dirak. Niat dia bagus. Niat dia bagus tapi hakikatnya membawa kepada satu sudut yang lain pula. Iaitu menuduh para ulama Islam yang lain seolah-olah terlepas pandang. Dia baru jumpa. Macam tu. Ni panggil geger lebih. Faham tak? Buat kemah. Lepas tu, tak tahu siapa dia. Masalah dia. Orang apa saya tak tahu lah. Tapi saya rak dah satu. Tapi rak sikit je. Ada satu dua. Lepas tu saya kata hak baki tu nak rak pun kata tak payah kot sebab apa. Dia ada 40 hujah kata dia. Ada 40 hujah menafikan bahawa Sayyidatina Aisyah berkahwin pada umur 6 tahun. Ataupun bersama dengan Nabi pada umur 9 tahun. Terus kata hadis ni menunjukkan kepada ada kesilapan dan juga tergugur 10 sebenarnya. Sepertinya 16 dia kata. Tergugur daripada tu 16 dan bersama umur 19. Jadi kita kata dia kata Ibnu Jauzi pun tidak bersetuju dengan perkara ni. Dia kata sebab ni antara salah satu daripada tanda-tanda hadis ni maudhu'. Buka balik dalam Sifatus Safwah karangan Imam Ibnu Jauzi sendiri. Sayyidina Rasul kahwin umur 6 tahun. Sayyidina Aisyah umur 6 tahun. Dia konon-kononnya nak bagi pertahan hujah dia gunakanlah Imam Ibnu Jauzi. Kita buka kitab Ibnu Jauzi sendiri dalam sirah, Sayyidina Ibnu Jauzi sendiri buat keluar kalam tadi. Pandangan yang paling tepat, Sayyidina Aisyah berkahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun. Bersama pada umur 9 tahun. Ini mengikut mana ni? Bertembung aduk habis semua. Dan saya hanya rak lebih kurang dalam 4 ataupun 5 hujah dan kemudian saya kata baki lagi, tak payah rak kot kata, buang masa. Sebab 4, 5 tu saja tadi, ataupun berapa saja, itu pun sudah menunjukkan kata penulis tadi sebenarnya bukan orang alim pun. Dan kita pun tak tahu siapa dia yang tulis. Baik. Kemudian, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ada dalam kalau tengok rak tu ada dalam Google saya Google ada dalam blog saya dulu ada jawapan terhadap umur Sayyidatina Aisyah. Ada kalau tulis itu ada. Katanya Syekh Habibur Rahman As-Siddiqi Al-Kandahlawi katanya. Saya tak tahu dengan siapa dia tapi saya jawab ada 3 hujah je. Lepas tu saya tulis tu nantikan jawapan, lepas tu sampailah tak jawab. Pasal sebenarnya tak ada faedah pun. Tapi dalam tu saya nyatakan semua kenyataan tu. Ada 3. Baik. Kemudian dia buat keluar 40 dalil. 40 dalil. Tapi semuanya baca Allahu a'lam. Saya tak tahu apa dia faedah ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Sayyidatuna Aisyah, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi Bayda'a. Yaghzu jayshun. Dalam riwayat Sayyidina al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu disebutkan, abatha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi manamih faqulna lahu sana'ta syai'an lam takun taf'aluh. Nabi SAW macam menggerakkan tangan Nabi SAW macam tu dalam mimpi. Dan kemudian kami kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak pernah lakukan sebelum ni. Lalu dijawab oleh baginda Nabi, al-ajabu anna unasan min ummati ya'ummuna hadzal bait li rajulin min Quraisy. وزاد في رواية أخرى أن أم سلمة قالت ذلك أيام ابن الزبير. في أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال والله ما هو هذا الجيش. Dia kata. Jadi yaghzu jayshul Ka'bah, dalam riwayat sebut kata yang dimaksudkan dengan jayshul Ka'bah di sini adalah tentera yang bertentangan dengan Sayyiduna Ibnu Zubair.
Ini tentera mana ni? Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Ha? Tapi sebahagian ulama kata bukan mereka. Kenapa? Karena disebut oleh Imam Qurtubi, waqad zahara ma qala, yakni siapa yang kata? Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah jawab, wallahi ma huwa hadzal jaish. Bukan tentera tadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, sebaliknya tentera Abraha. Karena tentera yang menentang Sayyidina Ibnu Zubair itu tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti disebut fa innal jaishal mursala ilaih mursala ila Ibnu Zubair lam yuqsaf bihi. Ini tidak dihancurkan, lam yuqsaf. Nah, tidak dihancurkan pun di Kaabah pada ketika tersebut. Jadi maksudnya hadis ini adalah ditujukan kepada tentera-tentera yang berada di tentera Abrahah yang datang ingin menentang dan juga ingin menghancurkan Kaabah pada ketika tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi Baidaa. Ini mereka datang untuk menghancurkan Kaabah. Fa idza kanu bi Baidaa, ketika mana mereka sampai di Baida. Baida ini adalah satu kawasan yang kalau disebut dalam Ma'alim al-Athirah, hiya al-ardu allati tukhraju minha min Dzil Hulaifah januban. Jadi kalau kata daripada Dzil Hulaifah sebelah janub, sebelah utara. Yang orang keluar daripada kawasan tersebut. Tamam. Dan sekarang ni katanya di situ ada kuliah mutawassitah. Al-Kulliyah Al-Mutawassitah, ada kuliah universiti lah di situ dulu. Sekarang ni di situ. Yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi Baidaa min al-ardi. Dan Baida di sini disebut oleh Imam Al-Qurtubi dengan mana ardun malsa la syai'a fiha. Maksudnya tanah yang lapang yang tak ada apa pokok. Itu. Tadi yang kita sebut tadi, adakah Baida tadi di Madinah ataupun tidak? Ni sebahagian para ulama kata Baida tu di Madinah. Lepas tu disebut daripada pintu Zulhulaifah. Daripada Zulhulaifah keluar tu. Dan ada kuliah mutawassitah di Madinah Al-Munawwarah. Tapi padanya khilaf, kata Imam Ibnu Allan As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُقْسَفُوا بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Dihancurkan mereka. يُقْسَفُوا بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Maksudnya dimaksudkan awalihim wa akhirihim. Jadi tengah-tengah macam mana? Macam kita syarah dulu ni. Hadis Nabi SAW, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah dengan makna apa? Al-akhir tadi dengan makna ma'adal awal. Ma'adal awal dengan makna al-wasat daqal fi hadzal hadis. Itu maksud al-akhir tadi. Yani فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصفوا بأولهم وآخرهم. يعني يقصفوا بأولهم وأوسطهم وآخرهم. Mana awsat dimasuk kali? Karena akhir di situ dengan makna ma'adal awal. Selain daripada yang pertama. Jadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirah dengan makna bismillah pada awalnya dan pada akhir dengan makna sekali dengan tengah. Dengan nama Allah di istishab, masukkan sekali dalam barakah nama Allah disebut dalam tu. Dalam dalam sebutan tersebut. Tamam? Dan dalam riwayat Imam Muslim disebut secara jelas tu. Kalau tak digunakan dengan istilah tadi bi awwalihim wa akhirihim, akhir dengan makna ma'adal awal, maka dalam sahih Muslim disebut dalam hadis Sayyidatuna Hafsah, yuqsafu bi awsatihim thumma yunadi awwalahum akhirahum. ثم ينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنه. عنهم. Jadi استغنى بهذا عن التكلف الجواب عن حكم الأوساط بأن العرف يقضي بدخوله في من هلك. Dia kata. Al-Imam Ibnu Siddiqi kata apa? Ibnu Illan mengatakan hadis ni sudah menjawab balik. Dia kata takalluf jawab. Orang jawab macam-macam lah. Kata yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Riwayat Imam Tirmizi ada tambahan walam yanjah awsatahum.
walam yanjah awsatuhum. Macam tu. Nah. Tapi hadis tu dhaif. Hadis Sahih Muslim menjawab balik hadis tadi. Dan sebenarnya kalau kita jawab macam kita sebut tadi lagi senang saja. Nah. Akhir dengan makna ma'adal awal. Senang. Ma'adal awal jadi termasuk dalamnya awsat. Nah. Jadi dihancurkan bi awalihim wa akhirihim. Dengan sebab awal mereka tadi, kelompok yang datang awal tadi, dengan yang akhirnya sekali. Maksudnya kesemua mereka dihancurkan. Itu maknanya. Yuqsafu bi awalihim wa akhirihim, yakni dihancurkan kesemuanya. Qalat qultu ya Rasulullah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kaifa yuqsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Bagaimana dihancurkan awalihim wa akhirihim? Maksudnya kesemua mereka. Sedangkan di kalangan mereka ada aswaquhum. Aswaquhum maksudnya ammah minan nas. Ada orang awam yang mengikuti mereka. Ay ar-ru'a' alladhina la ya'rifuna limadha kharaju. Yani mereka ni ikut saja di belakang. Dan ada yang tahu mereka pergi nak hancurkan Kaabah, tapi disebabkan tentera tadi ramai, maka ikut belakang kerana nak pergi. Aswaquhum, yani yang mengikuti mereka, dan juga yang pergi untuk berniaga apa dah. Karena dalam perjalanan daripada Yaman nak menuju ke kalau kata ni tentera tadi dengan makna tentera Abrahah, daripada Yaman nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi kalau kata tadi dengan Baidak tadi dengan makna Zulhulaifah, maksudnya tentera lain tu ini. Ini bukan tentera Abrahah. Kalau daripada di Baidak. Tapi kalau kata Baidak tadi dengan makna Ardul Malsa, tanah yang tak ada apa, maknanya mungkin di Arafah, di Mina, yang sekarang ni tempat berlakunya turun balak kepada tentera Abrahah, di mana dekat dengan Mina. Wadi Muhassar, ataupun Wadi Muhassir, ada orang baca dengan Wadi Muhassar. Wa fihim aswaquhum, ada orang yang ikut mereka tadi hanya semata-mata nak pergi berniaga. Sebabkan kerana kalau dalam perjalanan, pergi sendiri dalam perniagaan, bahaya di tengah jalan ada perompak. Lalu mereka tumpang tentera tadi untuk pergi sama-sama. Dan mereka tak berniat pun untuk meruntuhkan Kaabah, tapi mereka sekali dalam perjalanan. Dia kata, sebab tu Nabi SAW kata, Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kaifa yuqsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, dan mereka tidak termasuk daripada kelompok itu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah tentang kenapa azab tadi berlaku secara umum. Tamam. Selain daripada sampai ajal. Mereka kena jawabnya, dah sampai ajal. Mati semua. Kemudian Nabi SAW kata apa? Mereka semua akan yub'atsuna ala niyyatihim. Nabi kata yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ini yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim itu dengan makna apa? Aili huduril ajal. Karena telah sampai ajal mereka, dihancurkan mereka daripada awal sampai ke hujungnya semua sekali. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, dan mereka dibangkitkan dengan niat-niat mereka. An-nas al-a'malu bin niyat. Tamam? Dalam hadis yang lain disebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ibni Umar, hadisnya marfu', idza anzalallahu biqaumin 'adzaba asaba al-'adzaba min man kana fihim thumma bu'itsu 'ala niyyatihim. Tamam? Jadi katanya ada asaba al-'adzabu. Idza anzalallahu biqaumin 'adzaba, bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada satu kaum tadi dengan azab. Asaba al-'adzabu man kana fihim. Jadi azab tadi akan mengenai, azab jadi fa'il, mengenai kepada fihim, kepada semua kelompok tersebut, summa bu'itsu 'ala niyyatihim. Dan mereka akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Atas niat apa mereka hidup dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu para masyayikh sangat ambil berat tentang pembetulan niat dan pelurusan niat dalam apa sahaja kerja buat yang dilakukan. Apa sahaja buat. Sebab tu
Hadis ini muttafaqun alaih, hadza lafzul Bukhari. Dan dalam hadis ini, al-amal tu'tabar biniyatil amil. Perbuatan amalan kita ni adalah diiktibarkan dengan apa yang diniatkan oleh orang yang melaksanakan perbuatan tersebut. Itu satu. Yang kedua, at-tahdzir min musahabati ahli zulmi wa mujalasatihim wa taksiri sawadihim. Illa liman itturra ila dhalik. Yang kedua iaitu menjaga ataupun nasihat atau tahzir ataupun panggil apa? Tahzir. Amaran daripada Nabi SAW. Oh, masya-Allah. Daripada sesiapa berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang zalim, bersama dengan mereka, membanyakkan kelompok mereka, kecuali kepada orang yang terpaksa untuk bersama dengan mereka. Kerana kemungkinan keberadaannya bersama dengan mereka akan mengurangkan kezaliman mereka. Dah jadi. Seperti yang berlaku kepada Ibnu Abi Du'ad. Ketika mana beliau menegur. Imam Ibnu Abi Du'ad siapa dia? Ibnu Abi Du'ad adalah seorang alim syarih Bukhari. Syarih Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar sendiri banyak juga menukilkan dalam Fathul Bari daripada beliau. Ibnu Abi Du'ad. Tapi beliau pernah hantar surat kepada para ulama di Andalus. Tegur ulama Andalus. Kata ulama-ulama Andalus masih lagi bersama di bawah pemerintahan yang zalim. Allah Alam pemerintahan apa waktu tu, Muhyiddin ke apa, tak ingat. Dan ulama-ulama Andalus balas balik. Jawab balik. Dia kata, uskut la syaikh lak. Diam, hang tak ada syekh. Ibnu Abi Du'ad tidak belajar dengan guru. Dia orang yang cerdik dan dia baca sendiri. Tapi kitabnya diambil manfaat oleh para ulama. Itu tidaklah menafikan kelebihannya, kerana ada orang dia jawab balik. Saya pernah sebut benda ni. Uskut la syaikh lak. Jangan cakap banyak, kamu tak ada guru. Oh, marah. Dia yang ada guru. Kami tak ada guru. Macam tu. Dan kita kata bukan yang tu. Dia kata, lepas tu keluar pula. Ibnu Abi Du'ad ni kitab dia sangat bermanfaat. Sahih Bukhari yang dia karang antara syarahan pertama. Yang lengkap tentang Sahih Bukhari. Dan kemudian Imam Ibnu Hajar pun banyak menukilkan daripada beliau. Kalaulah dia ni orang yang tak belajar dengan guru, macam mana Imam Ibnu Hajar boleh ambil? Lah. Dia kata, ni apa benda? Kalau dalam tulisan ilmu, tak masalah apa. Orang tadi nak nukil, dan kemudian dia sebut dia ambil daripada Ibnu Abi Du'ad. Tak masalah apa. Dalam kajian ilmu, ambil daripada siapa pun tulis. Tak semestinya kita setuju dengan penulis tadi. Dan kalau dia bersetuju dengan satu pandangan, tidak bersih, dia setuju dengan semua pandangan. Boleh faham? Yang tu benda ma'ruf dalam penulisan. Kalau kita yang tulis pun macam tu, fama baluna bi al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam, Qadhi Qudah. Lagilah akan melakukan demikian. Dan yang menukilkan pula Imam Ibnu Hajar. Jadi tak ada masalah apa. Dia tak perlu bimbanglah dengan akidah Imam Ibnu Hajar. Dan Ibnu Abi Du'ad bukannya mubtadi'. Tak, dia tidak mubtadi'. Tapi dia tidak ada guru. Dan dia ada sikit menyimpang juga lah sikit dalam perjalanan dia. Dan dia menegur para ulama' di sana. Dan ulama' jawab balik, uskut la syaikh lak. Itu jawapan yang pendek je. Nak kata apa? Tak payah tegur lah. Han tak ada guru, tak ada pembimbing dalam jiwa dan juga tak ada pembimbing dalam zahir. Maka yang kami lakukan sekarang berada di negeri ini adalah mengurangkan kezaliman kelompok tersebut dan menjaga umat yang ada pada waktu itu di negeri tadi. Tiba-tiba dituduh ulama-ulama pada waktu tersebut yang bersama pada waktu itu dalam negeri tadi dianggap bersama dengan kezaliman, bersama dengan orang yang zalim. Mereka ni orang yang akan wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Ayat tu dikeluarkan. Faham? Masuk neraka semua habis. Kalau saya jawab pada senang, masyayikh daripada Andalus jawab apa? Uskut la syaikh lak. Itu jawapannya. Baca balik kisah tu. Pasal Syekh Muhammad Awwamah ada karang dalam karangan beliau Ma'alim Irsyadiyah. Dalam Ma'alim Irsyadiyah ada tulis tentang uskut la syaikh lak. Perkataan tu ada disebut. Sama. Jadi tengok Syekh sebut apa dia. Ni yang pengarang kitab ni. Dia ada tahqiq kitab dia buat syarah kepada Riyadhus Salihin, tapi syarah ringkas. Tapi sangat padu. Syekh Ilyas Barah Bangkawi. Ilyas Barah Bangkawi daripada India. Daripada Pakistan, India.
Dan kata beliau, tahdzir min musahabati ahli zulmi wa mujalasatihim wa takthiri sawadihim illa liman itturra ila dhalik. Kecuali orang yang terpaksa bersama dengan mereka. Kemudian disebut ni wa yataraddadu an-nazar fi musahabati at-tajiri li ahli al-fitnati hal hiya i'anatun lahum ala zulmihim aw hiya min ad-darurah al-bashariyah. Wa qala al-Muhallab fi hadha al-hadith anna man kathura sawadu qaumin fi al-ma'siyati mukhtaran anna al-'uqubata talzamuh. Fathul Bari. Dalam Fathul Bari disebut kata sini, kemudian dia taraddadun nazar fi musahabati tajir. Ini dalam masalah pandangan berlaku pula taraddud pada masalah berkaitan dengan musahabatut tajir li ahli fitnah. Ni aswaquhum. Mereka ni adalah orang-orang yang peniaga yang bersama dengan ahli fitnah, iaitu kelompok yang ingin menghancurkan Kaabah. Hal hiya i'anatul lahum ala zulmihim. Adakah mereka ni termasuk dalam bantu untuk taksir sawadihim, membanyakkan kelompok mereka jadi nampak ramai? Au hiya min ad-darurati al-bashariyah, ataupun dia termasuk daripada darurah basyariah. Hanya sebagai seorang manusia yang ingin menumpang dengan kekuatan tentera, daripada kami kena rompak tengah jalan, baik kami tumpang belakang. Mana satu? Qala al-Muhallab, kata Imam Muhallab, fi hadzal hadisi anna man kathura sawadu qaumin. Tamam? Fil ma'siyati. Dalam hadis ini menunjukkan sesiapa yang membanyakkan satu kaum tadi, meramaikan kaum tadi pada maksiat yang dilakukan mukhtaran, dengan keadaan dia memilih untuk meramaikan tadi disebabkan maksiat yang dibuat. Tamam? Annal 'uqubata talzamuh. Maka uqubah pun akan lazim terkena kepadanya juga. Kerana niat dia. Jadi kembali balik kepada asal balik. An-nas ala niyatihim. Innamal a'malu binniyat. Seorang tadi dengan niat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat tadi kerana untuk meramaikan mereka dengan maksiat tersebut, maka dia akan bersama dengan kelompok tadi. Dia akan bersama dengan kelompok tersebut. Moga-moga kita tidak menjadi sedemikian, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, anak baca satu lagi. Tidak baca satu hadis kan. Ini baca pendek sikit hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat daral islami. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi ay fathi Makkah. Iaitu tidak ada hijrah ba'dal fath. Al-fath alif lam lil ahdi. Ahdi apa ni? Ahdi zikri. Maklum, iaitu fathu Makkah. Al-Imamul Qattabi rahimahullah dan selain daripada beliau mengatakan, kanatil hijrah fardan fi awalil islami ala man aslama liqillatil muslimina bil madinati wa hajatuhum ilal ijtima'. Jadi hijrah pada permulaan Islam adalah fardu ke atas siapa yang Islam pada waktu tersebut, yang masuk Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam sedikit pada waktu tadi. Dan di Madinah pun sedikit. Wa hajatuhum ilal ijtima', dan keperluan untuk mereka berhijrah tadi untuk berkumpul. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi kita Muhammad dengan Fathu Makkah, maka ramai orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka gugurlah kefarduan hijrah pada waktu tersebut ke Madinah lagi. Tidak lagi dituntut untuk hijrah ke Madinah kerana kedua-dua telah menjadi negara Islam. Tamam? Yang baki adalah fardul jihad wa niyah. Jihad dan juga niat untuk melakukan kebaikan dan perubahan maksudnya. Ala man qama bihi aw nazala bihi adu. Ataupun mempertahankan negeri yang dimasuki oleh musuh. Di ketika mana Daulatul Islamiyah wahidah. Satu agak daulah Islamiyah seluruh satu semua. Sekarang ni telah terpecah. Daulah-daulah tersebut telah terpecah. Ini yang menjadi ujian dan juga kepada para pemimpin Islam lah pada waktu tersebut untuk
mereka menunjukkan sokongan dan solidariti mereka kepada negara Islam yang lain, khususnya seperti Palestin dan seumpama. Bagaimana tindakan mereka dan sikap mereka pada waktu itu. Maulana Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah, dan sekarang ini Al-Azhar dituduh oleh Israel mengajar pahaman teroris kerana melawan Israel. Keluar dalam khabar Mesir. Israel marah dengan Al-Azhar. Khususnya Syekh Ahmad Tayyib katanya kerana beliau katanya menyokong Hamas dan seumpamanya. Syekh Ahmad Tayyib tak sokong siapa-siapa pun. Syekh Ahmad Tayyib dia imamul muslimin. Imam kepada golongan muslimin, jadi beliau menjawab sebagai kedudukan beliau sebagai imamul muslimin. Untuk menjaga hak umat Islam dan juga jangan dilakukan kerosakan dan pembunuhan kepada umat Nabi SAW. Itu. Dan kemudian dituduh Al-Azhar sekali. Jadi moga Allah Taala jaga beliau daripada segala perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Tamam. La hijrata ba'dal fath. Itu. Dan ni juga hadis ni adalah mukjizat Nabi SAW sebenarnya. Bahawa baginda Nabi ingin memaklumkan tentang hakikah negara Mekah itu tidak akan bertukar sama sekali menjadi negara kafir selepas itu. Seolah-olah macam tu. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Mekah akan terus berada dalam keadaan menjadi negeri Islam, dan sehingga tidak tergambar padanya berlaku lagi hijrah. Nabi sebut la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathi Makkah. Tamam? Dan sebahagian lagi para ulama mengatakan makna hadis la hijrata ba'dal fath dengan makna la hijrata ba'dal fathi fadluha ka fadli hijrah qabla al-fath. Itu maknanya. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah yang kelebihannya seperti kelebihan hijrah sebelum pembukaan kota Mekah. Maknanya bukan menafikan terus kata tidak ada hijrah, tapi sebaliknya menafikan fadilat tidak akan bersamaan dengan hijrah pada waktu ini. Maksudnya faham tak? Walakin jihadun wa niyyah. Sebab dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak akan sama di kalangan kalian orang-orang yang berinfak atau menginfakkan sebelum Fathi Makkah. Yang maksud tak akan sama kelebihan tadi. Tu Nabi SAW menyebutkan tentang hadis para sahabat, contohnya kamu kalau menginfakkan walau segunung Uhud sekalipun dengan emas, tak akan sama dengan satu mud yang diberikan oleh, bukan satu mud, nasifah. Setengah mud sahaja daripada yang dihadiah ataupun yang disumbangkan oleh para sahabat Nabi SAW. Akan boleh lawan dengan fadilatnya para sahabat. Maksudnya kalau para sahabat bagi sedekah dengan setengah mud 350 gram gandum, kita bagi sebesar gunung Uhud emas, takkan boleh lawan dengan apa yang mereka bagi. Besarnya pahala mereka dan kedudukan mereka. Walakin jihadun wa niyyah, tetapi jihad dan niyyah. Ada Al-Imam Asy-Syaukani radhiyallahu anhu ketika mana diminta kepada beliau untuk mensyarahkan sahih Al-Imam Al-Bukhari, maka beliau alim tapi beliau Syiah Zaidi. Syaukani. Ditanya kepada Syaukani, sahib Nailul Awtar. Tanya kepada beliau, kenapa Syekh tak syarah Sahih Bukhari? So, dia kata, la hijrata ba'dal fath. Kata dia. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah fath. Yang maksudnya tidak ada syarah lagi setelah Fathul Bari. Al-Fath disebut dengan makna Fathul Bari. Jadi kalau Fathul Bari dah ada, dah selesai. La hijrata ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi jihad dan niyah yang masih kekal. Dengan makna kata Imam At-Tibi radhiyallahu taala anhu, dan selain daripada Imam At-Tibi mengatakan hadzal istidrak yaqtadi mukhalafata hukmi ma ba'dahu lima qablahu. Walakin itu istidrak. Walakin itu adalah istidrak dengan makna apa? Kalau dengan makna istidrak bermaksud yaqtadi mukhalafata hukmi ma ba'dahu lima qablahu. Jadi hukum yang akan datang setelah ini
berbeza dengan sebelumnya. Itu makna istidrak. Jadi maknanya apa dia? Makna hadis ni, annal hijrata allati hiya mufaraqatul watan. Jadi hijrah yang dengan makna berpisah daripada negeri. Allati kanat matlubatan 'alal a'yani, yang dituntut kepada ain fardu setiap orang pada waktu tersebut, ila madinati inqata'at. Yang ini setiap orang dituntut untuk ke Madinah pada waktu tersebut telah terputus, tidak ada lagi. Illa, kecuali annal mufaraqata bisababil jihadi baqiyah. Tapi kalau berhijrah disebabkan kerana jihad, masih lagi kekal. Tapi sekarang jihad perlu diambil perhatian dalam pandangan masyarakat Islam sekarang. Jihad ataupun ketenteraan telah masuk ke dalam dipanggil fiqhu ad-daulah, dalam fiqh kenegaraan. Jadi bukan fiqhu al-syaksi, dia bukan fiqh individu. Jihad bukan fiqh individu. Hatta pada zaman dulu pun jihad adalah fiqh yang bersifat daulah, kerajaan yang susun. Itu bukan kita sendiri yang boleh pergi ikut suka kita. Itu yang pergi terbang, pergi ke Syria, masuk dengan ISIS. Lepas tu tersilap jalan. Pergi yang apa ni, kalau nak pergi Palestin sekalipun, ya tetap kena dengan jalan daulah sebenarnya. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang keluar daripada jalan yang sepatutnya. Ala hasabi niyatihim, dia niat nak pergi perang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa ni, insya-Allah moga dapat pahala dengan niat tersebut, tapi cara tak kena. Cara tak kena. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jihad dan seumpamanya dalam bab ketenteraan ni adalah dalam susunan daulah. Sehingga kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, berkenaan dengan doa apa ni, qunut nazilah. Hatta sebahagian apa ni para ulama di Al-Azhar Asy-Syarif mengatakan bahawa, antara Syekh Yusri pernah sebut kepada kami, bahawa doa qunut nazilah juga adalah termasuk dalam fiqh kenegaraan. Dia bukan fiqh individu. Contohnya turun wabak di satu tempat. Siapa yang nak kena keluarkan arahan untuk baca qunut nazilah tadi? Pihak kerajaan. Pihak kerajaan contohnya daripada Jabatan Agama contohnya. Jabatan Agama keluarkan, tu wakil kepada sultan. Keluarkan arahan kena baca qunut nazilah di setiap masjid. Tu baru boleh baca. Jadi kalau nak baca sendiri-sendiri, kita yang buat ijtihad sendiri apa semua ni, tu kita tak kata salah. Kita tak kata salah. Kita kata kurang tepat. Tu ya. Kurang tepat pada pelaksanaan. Kalau pelaksanaan yang lebih bagus, yang lebih tersusun adalah yang dikeluarkan arahannya oleh pihak pemerintah. Itu. Boleh? Illa anna al-mufaraqata bisababil jihadi baqiyatun wa kadzalika al-mufaraqatu bisababi niyatin salihatin kal firari min daril kufri. Itu juga kalau berpisah daripada negara dengan niat-niat yang bagus, niat-niat yang baik, seperti keluar daripada negeri yang kafir, yang tidak memberikan peluang kepadanya untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ahli agama. Ataupun keluar untuk menuntut ilmu, khuruj di talabil ilm atau fi talabil ilm, ataupun firar bid-din minal fitan. Dia lari daripada fitnah untuk menjaga agamanya. Ataupun niyah fi jami'i zalika matlubah aidan. Ataupun niat dengan semua tadi. Niat dengan semua tadi, semuanya dituntut. Maka kata Nabi, summa fa idza istunfirtum famfiru. Fa idza istunfirtum, ay idza amarakumul imam bil khuruj ila al jihad. Tengok. Ini dalil kata apa? Walakin jihadun wa niyah. Tengok. Wa idza istunfirtum. Baik, siapa yang akan arahkan keluar? Tengok para ulama syarah. Di dalam Fathul Bari, yakni idza amarakumul imamu bil khuruji ila al jihad. Kalau imam arahkan untuk keluar daripada jihad. Tengok. Maksudnya ni fiknya apa dia? Jihad. Fiknya daulah. Fik daulah. Bukannya fik individu. Wa idza istunfirtum famfiru. Nabi tak kata famfiru. Tuh. Tak, idza istunfirtum. Kalau dituntut kamu keluar, baru kamu keluar untuk berjihad di jalan Allah. Yang ni yang ramai terlepas ni. Dia pergi baca sikit je. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Habis kat tu ya. Baca. Dia tak baca wa idza istunfirtum famfiru. Baca sampai habis dan kemudian tengok syarah para ulama. Ada Imam Ibn Hajar kata apa? Idza amarakumul imamu bil khuruji ila al jihad wa nahwihi min al a'mal salihah
faqruju ilaihi minal a'mali salihah. Yang ni yang dikeluarkan oleh Maulana Syekh Yusri, kata termasuk amal salih apa dia? Doa qunut nazilah. Hada min a'mali salihah. Tapi iza istumfirtum, iza amarakumul imam, barulah tak jadi jumpa. Baru tak jadi kacau bilau. Faham? Itu. Kalau kata negeri itu, kata contohnya mufti tidak tanfis. Mufti hanya bagi cadangan. Qadinya ataupun pihak jawatan agama bagi, kata okey, kita baca setakat ni saja, cukup. Baik, kalau mereka ikut dengan pandangan tadi, masalah. Tak ada masalah apa? Yang masalah lah ni semua buat bala. Itu masalah. Semua buat bala. Semua dia yang paling alim lagi daripada mufti. Dia lagi alim lagi daripada orang panggil apa, yang bertanggungjawab dengan urusan tersebut. Tak ada hormat maksudnya. Tak ada hormat. Siapa yang ajak benda ni? Tak tahu. Tak mau tuduh. Fil hadisi, dalam hadis ni juga apa dia? Bisyaratun bi anna Makkah tabqa daral islami abadan. Tamam? Ini yang sebut tadi. Ini dalam ni hadis ni sebagai bisyarah bahawa Makkah akan kekal sebagai negeri Islam selama-lamanya. Tamam? Walaupun dipegang oleh Wahabi, kat tu ya. Kita tak kata Wahabi kafir. Ni orang Islam pi ke negeri, orang Islam pi ke Mekah. Lepas tu pi duduk atas Bukit Arafah, kan? Ada pakai tulis nama tu. Mai Pak Long mana tu menjerit-jerit. Syirik Nabi. Batuk. Tulis nama yang syirik. Tulis nama syirik. Ajib betul. Ya Allah, ya Tuhan. Kita kata perbuatan tadi merosakkan. Tu kan senang. Merosakkan tu, monumen tu ada buat tu. Asalnya elok jadi hitam habis semua kali dengan tulis-tulis apa semua kali. Kan jadi serabut nama macam-macam tu. Orang sambil duduk baca doa, orang tak mengadap dekat batu tu. Tapi kalau orang pergi duduk, saya nak pergi baca doa, tengok baca. Weh, Salmah pun main sini. Orang kampung dia. Tak apa, bini dia dulu dengan orang lain. Pernah pergi Mekah, tulis love dengan bini. Ni bini aku ni. Marah pula. Kan pergi baca tu, jadi kita kata merosakkan pandangan. Taklah buat syirik orang. Apa yang berkatakan tulis tu menjadi syirik? Dia minta kat siapa? Minta kat batu tu. Hang dah buruk sangka dengan umat Nabi SAW. Tapi tak heranlah sebab kepiah tu nampak macam kepiah sereluk. Jubah singkat, jambang serabut. Tahu dah. Ni khabar. Dia tahu dah tu makruf. Cakap bila Mak Saleh 30 perkataan pun. Buat kemah. Buh dalam TikTok. Yang tukang rakam kawan dia. Lepas tu post dalam dia punya TikTok dia. Lepas tu viral. Tu dia nak balik-balik dia tengok. Siapa komen pula? Memang syirik. Dia nak tu. Sonok. Pakat duk syirikkan umat Nabi SAW. Kalau syirik, awal-awal lagi tu, dekat custom nak masuk ke Mekah, halang dah. Tak kira masuk dah orang syirik ni. Jadi semua nak kena tajdid balik Islam pada waktu tu dalam tanah Mekah. Ajaib orang-orang yang suka buruk sangka dengan umat Nabi SAW. Kita kata perbuatan tadi kurang tidak bagus kerana merosakkan dikira hedonism. Dia tak? Merosakkan environment. Tapi tidak sampai syirik. Tu ya. Kat rumah dia tulis nama tak apa pula. Tulis nombor lagi. Apa sebenarnya nak main tak surat tu? Cari jalan tak jumpa lagi ya. Boleh pula tulis nama. Tidak syirik. Tapi tu tulis nama sebab apa? Buat apa tulis nama kat dinding rumah tu? Apa ni? Nak bagi tanda apa semua kali? Kenapa niat macam tu? Cuma merosakkan. Tu. Sama macam dengan hang juga. Cuma mereka buat tanda tadi. Tak kena. Bukan tu sepatutnya tempat tanda dia. Ini syirik. Fihi wujubu ta'yin al-khuruj fil ghazwi ala man ayyanahu al-imam. Tu. Fa idza istumfirtum famfir. Maksudnya sesiapa dalam hadis ni kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari kata apa? Seorang yang ditakyin oleh imam untuk keluar jihad, maka dia kena keluar. Kalau tak ditakyin, tak wajib.
Dia wajib bila ditayin oleh imam. Contoh tentera, diletakkan oleh pihak kerajaan untuk dia pergi waktu tu jadi pengaman. Contohnya di Palestin ataupun di Lubnan atau di seumpama negara dan seumpamanya, dan nyawa dia 50%, 50-50. Dan dia itu mungkin dia pun kena bom nanti. Itu jihad jalan Allah. Termasuk jihad. Karena menjadi orang yang kalau dia niat pada waktu tadi, kalau kata saya berjuang ni, orang saya bantu teman-teman saya muslimin yang berada di tempat tersebut. InsyaAllah khair. Jadi jangan buat hukum sendiri. Itu saja. Ini termasuk dalam fiqhu daulah, termasuk fiqh kenegaraan. Fiqh negara bukannya hanya masuk politik pergi pangkah waktu pilihan raya ya. Jadi dengan fiqh daulah tu je ni Khairudin. Setakat dulu, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis keempat, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.